الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المرسلون قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Mimbar Jumaat pada hari yang penuh barakah dalam bulan yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mentadabbur Al-Quran pada bulan mulia. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke jalan yang benar. Ia membimbing manusia supaya tidak tergelincir ke jalan kesesatan. Hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab suci ini akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Sebagai umat Islam, kita juga seharusnya mengakui bahawa kitab suci ini diturunkan untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan memperoleh ganjaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan telah mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terang-terang. Mereka, yakni dengan amalan yang demikian, mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah SAW juga pernah memberi jaminan tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala buat pembaca Al-Quran. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran sehingga mahir membacanya akan mendapat kelebihan di hari kiamat kelak. Namun ganjaran tetap diberi untuk mereka yang masih belum mahir membacanya. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران." Yang bermaksud, seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka baginya itu 2 ganjaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh itu,
kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala turut melipat gandakan pahala ibadah wajib dan juga sunat yang dilakukan di dalam bulan ini. Jadi, marilah kita mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk hadir ke masjid menunaikan solat fardu dan solat sunat tarawih secara berjamaah, serta memperbanyakkan sedekah di samping meningkatkan pembacaan Al-Quran kita. Hadirin yang berbahagia, kita juga seharusnya sedar bahawa Al-Quran diturunkan bukanlah semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi untuk ditadabbur, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Maka dengan itu kita dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran, sekaligus akan memberi kesan yang baik kepada diri kita. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi adalah dengan mengamalkan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 29 yang telah dibacakan di awal khutbah ini yang bermaksud, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu, yakni dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan munafaatnya untuk mereka memahami dan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Satu pengajaran penting dan dapat diambil daripada akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Mereka amat mengambil berat tentang ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mereka menjadikan apa yang disampaikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Hasan Basri pernah berkata, para sahabat memandang Al-Quran sebagai surat daripada Tuhan mereka. Mereka mentadaburnya pada waktu malam dan mengamalkan kandungannya pada siang hari. Bagi mereka yang enggan mentadabbur Al-Quran, hati mereka seakan-akan telah terkunci untuk mendapat kebenaran, kerana kebenaran yang hakiki datangnya daripada Al-Quran. Manakala sekiranya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka hati kita akan diberikan kelapangan untuk menerima hidayah dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan mentadabbur Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha. Yang bermaksud, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Muslimin tetamu Allah yang dirahmati sekalian, dengan mentadabbur Al-Quran, perasaan takut dengan kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala akan timbul. Kesan daripadanya akan menjadikan kita takut untuk melanggar segala perintahnya. Sebaliknya, kita akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahnya. Antara cara untuk kita mentadabburi Al-Quran adalah dengan mendapatkan terjemahnya bagi memahami maksudnya. Kini banyak Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu. Kita boleh merujuk terjemahan tersebut sekiranya tidak mahir berbahasa Arab. Namun harus diingat, kita perlu memastikan bahawa terjemahan Al-Quran tersebut telah disahkan benar oleh pihak berkuasa seperti Kementerian Dalam Negeri, yakni KDN. Ini kerana kesucian Al-Quran bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh dengan menerima pakai pelbagai jenis dan jenama Al-Quran dan dipasarkan, dan juga aplikasi online yang cuba menyelewengkan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana pernah dilaporkan sebelum ini.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengambil peluang keemasan pada bulan yang mulia ini untuk mengisi waktu yang terluang dengan membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahalanya sekaligus mentadabbur isi kandungannya dengan baik. Sematkan di dalam hati dengan keazaman yang tinggi untuk istiqamah mempelajari dan memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, usaha yang murni tersebut akan dapat memberi refleksi terhadap akhlak dalam diri kita melalui perbuatan, sikap dan amalan seharian. Akhirnya akan melahirkan umat yang unggul dan cemerlang kesan daripada tadabbur Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran tentang perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mentadabburi Al-Quran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi. Yang kedua, umat Islam hendaklah berazam untuk beristiqamah membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahalanya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية
Jalalata Malikana Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adamin auna wal hidayata wat taufiq وصحة والسلامة منك لولي عهد السلام تنكو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إذ الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للمعظم والرعيوة والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf serta melalui perbadangan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor yakni Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Selangor, melalui Yayasan Islam Darul Ihsan Yidi. Allahumma ya dafi'al bala irfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bil lutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.